Didik TV KPM. Kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot menengah rendah bagi mata pelajaran Asas Sains Komputer. Dan cikgu, kita nak teruskan pula dengan melakar papan cerita untuk membina laman sesawang. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Ria. So, murid-murid, sekarang kita akan lihat kepada objektif pembelajaran kita, iaitu 4.2.1, melakar papan cerita untuk membina laman sesawang yang menggunakan kod arahan HTML. So, bagaimana kita nak melakar papan cerita ni? Okey, papan cerita ni adalah merupakan satu siri lakaran yang menggambarkan isi kandungan untuk setiap paparan skrin sesuatu laman sesawang. Jadi dia ni berfungsi sebagai satu set susunan bahan grafik dalam bentuk ilustrasi atau imej yang akan dipersembahkan sebagai animasi, grafik bergerak atau media interaktif. Dan papan cerita ini dapat memberikan satu gambaran visual kepada pengetucara supaya dapat melaksanakan tugas pengetucara ni dengan lebih teratur. Papan cerita ini juga digunakan untuk kita menggambarkan reka bentuk dan reka letak antara muka pengguna bagi paparan yang akan dibina supaya interaksi antara pengguna dengan laman sesawang itu lebih mesra ataupun disebut sebagai user friendly. Okey, papan cerita juga dapat menentukan aliran navigasi sesuatu laman sesawang. Okey, kita ada 4 kebaikan melakar papan cerita. Yang pertama adalah kita dapat mengetahui bilangan laman sesawang yang diperlukan. Yang kedua, kita dapat mengetahui maklumat penting yang harus dimasukkan. Yang ketiga, kita dapat memberi penjelasan kasar tentang struktur laman sesawang. Dan yang keempat adalah kita mengetahui aliran antara laman sesawang. Ini adalah contoh papan cerita. Okey, biasanya kalau kata laman sesawang ni biasanya dia akan ada laman utama dia. So ini ditunjukkan tajuk utama. Daripada laman utama tadi kita nak pergi kepada page yang seterusnya. So kita ada yang tajuk A tu adalah page seterusnya. So dekat situ kita ada tajuk utama, tajuk B. Daripada tajuk B pula kita akan nak ke mana? Dia ada arah aliran dia. Daripada tajuk A tadi kita boleh pergi pada tajuk B dan dia kembali kepada tajuk utama. Okey, dalam bentuk hierarki lah kita nampak kat sini. So, kita tengok lagi contoh papan cerita. Apa pun kita akan buat lakaran dulu. So, ini contoh yang bagaimana kita nak bina laman web Malaysia. Okey, di sebelah kiri itu yang hitam putih itu adalah merupakan lakaran awal sebelum kita meletakkan grafik yang sebenar pada laman web. Kemudian ada beberapa panduan untuk kita melakar papan cerita dan ini adalah persoalan yang perlu dijawab semasa kita hendak melakar papan cerita. Yang pertama adalah apakah maklumat yang hendak disampaikan dalam laman sesawang ini? Kemudian apakah yang saya ingin pengunjung lakukan semasa melawat laman sesawang ini? Yang ketiga, bagaimanakah saya memastikan pengunjung berasa selesa semasa melawat laman sesawang ini? Yang keempat, bagaimanakah saya boleh membimbing pengunjung untuk melawat ke semua laman sesawang dalam tapak sesawang? Yang kelima, bagaimanakah saya boleh memastikan pengunjung dapat melawat ke semua laman sesawang ini? Yang keenam, bagaimanakah saya boleh memberikan maklumat tambahan kepada pengunjung selepas ini? Dan yang soalan yang terakhir adalah dapatkah pengunjung memberikan komen dalam laman sesawang ini. Jadi selepas kita fikir dan dapat jawapan dari semua persoalan di atas, barulah kita akan mula melakar papan cerita bagi sesebuah laman sesawang. Okey, kita ada struktur maklumat dan pautan laman sesawang. Kita ada 4 struktur. Kita akan lihat satu persatu, struktur linear, struktur cabang, struktur roda dan juga struktur hierarki. Jadi struktur linear ni dia menghubungkan setiap laman dengan 2 pilihan pengemudian iaitu bergerak ke hadapan atau ke belakang. So gambar rajah tu menunjukkan anak panah daripada kiri ke kanan untuk 4 kotak tu. So kita dapat nampaklah dia gerak ke kiri atau ke kanan ataupun ke hadapan ataupun ke belakang dalam satu arah aliran sahaja. Okey, untuk struktur cabang ni kita nampak daripada yang atas sekali tu, okey, dia bersifat dinamik. Kita nampak dia bersifat dinamik. Kenapa? Sebab dia berupaya mengemudi ke laman lain dengan mudah. Jadi laman utama ni kita akan pautkan ke laman-laman lain melalui sistem menu. So inilah gambar rajah untuk struktur cabang.
Yang ketiga adalah struktur roda. Struktur roda ni memang kita nampak macam roda basikal tu lah, kan, seperti ruji basikal. Jadi laman utama ni akan dipautkan ke laman-laman lain, tetapi pengunjung terpaksa kembali ke laman utama sebelum dipautkan ke laman seterusnya. Maksudnya dia akan sentiasa kembali ke laman utama baru pergi kepada laman yang lain dan kembali semula. Okey. Yang terakhir adalah struktur hierarki. Sama macam contoh yang bagi awal tadi, kita nampak struktur hierarki ni dia mempunyai model pengemudian atas ke bawah. Jadi bermula dengan laman utama, pengunjung akan dipautkan ke laman-laman lain dan pengunjung ada pilihan untuk ke laman seterusnya tanpa kembali ke laman utama. Okey, inilah dia contoh gambar rajah bagi struktur hierarki. Jadi bila kita bina laman sesawang ni, kita tentu akan melibatkan dengan internet. Jadi internet ni adalah merupakan salah satu saluran atau media penyebaran maklumat. Jadi di internet ni dia ada pelbagai jenis laman sesawang. Jadi bukan semua laman sesawang ni mengandungi maklumat tepat. Ada laman sesawang yang berunsur fitnah dan penipuan. Jadi kita kena pastikan laman sesawang yang kita lawati ni mengandungi maklumat yang sahih dan terbukti benar. Okey, kita ada langkah-langkah melakar papan cerita. Okey, ada 7 langkah. Okey, bermula dengan kita kumpul semua maklumat dikendaki seperti teks, imej, audio, grafik. Kemudian kita akan pergi kepada langkah yang kedua iaitu susun semua maklumat mengikut topik daripada umum ke khusus. Kemudian kita akan tentukan tajuk utama, tajuk kecil dan isi kandungan untuk setiap laman. Kemudian kita setelah selesai kita akan merancang struktur maklumat dan pautan laman sesawang seperti kita belajar tadi. Ada 4 struktur iaitu struktur linear, struktur hierarki, struktur cabang dan juga struktur roda. Kemudian kita akan susun. Bila kita dah selesai kita akan susun semua maklumat ikut topik dan kita akan rancangkan apa rupa dan reka bentuk laman web kita. Okey, laman sesawang kita. Kita kena pilih skema, dari segi skema warna, mesti ikut sesuai dengan kandungan dia. Kemudian jenis, saiz dan juga warna teks. Okey, kemudian lakarkan aliran pautan bagi ke semua laman dalam tapak sesawang. Okey, kita dah selesai belajar. So kita akan uji pelajar kita sama ada dia faham ataupun tidak. Okey. Baiklah, kita mulakan dengan soalan kuisnya, cikgu. Ya. Jadi soalan pertama. Okey, cikgu akan tanya, apakah papan cerita? Okey, siapa boleh jawab? Okey, boleh angkat tangan. Okey, Naufal Shah. Okey, adik Naufal, silakan. 1. Siri lakaran yang menggambarkan isi kandungan untuk setiap paparan skrin sesuatu laman sesawang. Okey, kita lihat jawapan dia. Okey, betul. Cikgu akan bagi 3 bintang untuk Naufal. 3 bintang untuk Naufal. Okey, so kita lihat pula kepada soalan yang kedua. Okey, rajah menunjukkan suatu struktur maklumat dan pautan dalam laman sesawang. So kita dapat lihatlah struktur tersebut. Nyatakan jenis struktur tersebut. Siapa yang nak jawab? Okey, dan angkat tangan. Okey, Naufal. Okey, silakan. Struktur roda. Struktur roda. Betul. Cikgu bagi 3 bintang juga untuk Naufal. Tahniah, Naufal. Tahniah. Seterusnya, cikgu. Okey, kita lihat pula kepada soalan contoh yang ketiga iaitu kita ada beberapa kebaikan melakar papan cerita. So, berikan 2 kebaikan melakar papan cerita. Siapa yang nak jawab? Okey, Nick. Okey, berikan 2 kebaikan melakar papan cerita. Mengetahui bilangan laman sesawang yang diperlukan. Yang kedua, mengetahui maklumat penting yang harus dimasukkan. Okey, betul. So, inilah dia. Okey, tadi kita belajar ada 4 kebaikan. So, telah diberitahu 2 tadi oleh Nick. Okey. Okey. So, soalan yang seterusnya. Okey, berapakah struktur maklumat dan pautan laman sesawang yang telah dipelajari dan namakan 2 struktur tersebut? Okey, boleh angkat tangan. Okey, Mak Najib. Okey. Keseluruhannya ada 4 struktur iaitu struktur linear, struktur cabang, struktur roda dan struktur hierarki. Okey, bagus. Kita ada 4 struktur.
Okey, yang kita belajar tadi bermula dengan struktur linear. Kemudian kita ada struktur cabang. Kemudian kita ada struktur roda dan juga kita ada struktur hierarki. Okey, tahniah. Cikgu bagi 3 bintang juga untuk Haji. Okey. Seterusnya cikgu. Okey, untuk soalan terakhir. Apakah fungsi papan cerita? Okey, siapa boleh terangkan? Okey, Naufal Shah. Apa fungsi papan cerita? Papan cerita berfungsi sebagai satu set susunan bahan grafik dalam bentuk ilustrasi atau imej yang akan dipersembahkan sebagai animasi, grafik bergerak atau media interaksi. Okey, tahniah. Okey, bagus. Najib. Okey, berfungsi sebagai satu set susunan. Okey, jawapan yang sangat tepat. Okey, bagi 3 bintang juga. Okey. Okey. Baiklah, Itu saja. nampak gaya kesemua soalan-soalan kuis tadi yang diajukan kepada murid-murid dapat dijawab dengan begitu cemerlang sekali ya cikgu untuk melakar papan cerita bagi membina laman sesawang. Kita berehat dulu sebentar, kembali lagi selepas ini.